أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Berhormati imam pengurus masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini, hari yang ketiga kita dapat bersama-sama memenuhi ruang-ruang dalam masjid, yang mana tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita dapat bersama-sama menghidupkan dan memarahkan masjid. Dan inilah salah satu daripada janji Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa saja yang memudahkan urusan ilmu, urusan untuk ibadah, maka Allah akan mudahkan urusan mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita memperbanyakkan ibadah. Ia bertujuan untuk kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada keampunan, kita nak mendapatkan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah pada bulan Ramadan. Bukan sahaja bulan Ramadan, tetapi nak anggap nak letakkan bahawa Ramadan sebagai permulaan, sebagai pendidik kepada kita untuk berjaya dunia, berjaya akhirat, untuk menjadikan Ramadan ini sebagai pembangkit untuk kita terus melakukan ibadah. Kita hidupkan masjid. Nabi SAW pun bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia semua yang berada di kota Madinah ketika itu. Nabi baru je sampai. Nabi tak suruh benda-benda lain, Nabi suruh benda ni. Kata Nabi SAW, afshus salama bainakum, bagi salam antara kamu. Maknanya seorang bagi salam, seorang jawab salam. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya Nabi SAW nak kita ini bersatu. Nabi nak kita ini saling hormat menghormati antara satu sama lain. Yang muda bagi salam pada yang tua, yang tua pun bagi salam pada yang muda. Perseorangan bagi salam kepada yang berjemaah, yang berjemaah pun boleh memberi salam kepada yang seorang. Apa maksudnya? Nak memberi maklum kepada kita, kita ni tak payahlah nak bergaduh, tak perlulah kita berbalah bersama sendiri, kerana perbalahan itu akan membawa kepada perpecahan, akan membawa kepada orang Islam itu lemah. Fatafshalu, kamu akan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini tuan-tuan banyak rahmat. Walaupun hadis, orang kata hadis awaluhu rahmah wa akhiruhu wa awsaluhu maghfirah wa akhiruhu ihqu minan nar, itu hadis yang disahkan oleh Imam Al-Bani sebagai hadis munkar. Namun begitu, kita boleh mungkin mengambilnya sebagai mengatakan bahawa ia merupakan kata-kata para ulama, yang mana para ulama menjelaskan bahawa bulan Ramadan bulan rahmat. Rahmatnya bagaimana? Kita dapat berkenalan antara satu sama lain. Bayangkan dekat Sungai Ramalu, Sungai Ramalua ni, dalam luar ke dalam? Sungai Ramalua. Bukan kita boleh kenal semua orang kampung kan? Bulan Ramadan lah kita boleh simpan. Masuk-masuk kat mana duduk? Sini duduk belakang sana. Tengok, kita dapat berkenalan antara satu sama lain. Yang menariknya, di masjid semua masa tu dikenali. Imam kita dapat dikenali macam imam dekat Mekah dulu. Bukan senang tak dapat seorang ni. Belatih 7 bulan belum tentu dapat. Ni kira ada imam sedap baca macam ni. Datang tuan-tuan, saya dengar macam sebini duduk dekat Mekah. Cuma mic dia tak berapa nak okey. Kalau mic okey, memang berdua dah tuan-tuan. Maknanya orang kena kumpul duit lagi dulu untuk baiki mikrofon ataupun sound bagi sedap lagi. Mungkin sebab imam dah sedap. Jadi nak cerita bagi tuan-tuan, kita pakat berkenalan antara satu sama lain. Yang perempuan, masa ni berkenalan, duduk kat belakang, awak kat mana?
Saya tu tepi tu, dia tengok-tengok muka dia jiran kita. Tak perasan, punyalah lama duduk tak perasan jiran. Maklumlah perempuan jumpa di tempat. Bukan macam duduk dekat kampung. Kampung ni kita berkenalan, dekat-dekat. Tengok kiri kanan. Tapi dekat Kuala Bandar, kita keluar subuh, balik-balik, tuan-tuan dah maghrib. Kadang-kadang isyak tak kenal jiran tetangga. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Jadi bulan Ramadan, Nabi kata apa? Kita akan dapat rahmat menerusi hubungan silaturahim yang kita lakukan. Itu Nabi kata afshus salam bainakum. Bagi salam antara kamu sama manusia. Sebab apa? Sebab ia akan membawa kepada perpaduan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan perempuan, kata Nabi SAW, wa at'imut ta'am. Nabi sampai Madinah, Nabi suruh apa? Nabi kata bagi makan, kongsikan juadah. Tadi nak berbuka puasa ni, saya buka TV3, tengok-tengok Imam Buddha Ashraf, dia bagi tazkirah pendek sebelum berbuka puasa. Bagilah, Nabi SAW sebut bahawa orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, siapa saja yang berbuka puasa, puasa wajib, puasa sunat, puasa nazar, kita bukakan mereka, bagikan juadah kepada mereka, maka kita juga akan turut mendapat pahala yang sama Allah SWT. Maka ni bulan Ramadan, bulan kita berkongsi juadah. Tadi saya sempat, alhamdulillah hari ni, selepas 3-2 hari puasa, hari ni sempat bawa anak pergi ke pasar Ramadan. Pasar Ramadan ni tak boleh nak pergi selalu, makruh pergi selalu, macam-macam ada. Tak, jadi kita ni benda yang tak nak makan pun nak beli juga. Tidak ada bulan daripada makruh boleh jadi haram. Itu yang kadang-kadang tengok beli banyaknya, air saja 3 jenis. Hanya minum lah ke? Tak tahulah Ustaz, tengok tak lah. Sama pula saya sampai dekat pasar Ramadan pagi tu, semua pakai, Ustaz marilah ambil satu, marilah ambil. Nanti kena ada 30 kedai, 30 barang semua balik. Tak, jadi nak cerita tuan-tuan, bila bawa tadi, saya belilah lebih roti john. Tengok ni, saya memang niat sebenarnya saya pergi ke pasar Ramadan tu selain daripada bawa anak lelaki saya yang puasa hari kedua lagi, saya nak beli roti john, nak bagi kepada jiran. Niat kita tu. Jadi bila saya pergi tuan-tuan, sampai dekat kedai, saya kata saya nak roti john 2. Dalam hati saya, satu nak bagi jiran sebelah kiri, esok saya bagi lain lah, yang sebelah depan kanan, kiri kanan. Mari kita berkongsi. Setiap tu kita amalkan. Setiap hari satu rumah kita bagi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Kita pun beli. Bila saya beli, saya nak bayar. Roti john biasanya tahun lepas RM4.50. Tahun ini dah jadi RM5. Mungkin masuk GST. Tak apalah, dah jadi RM5. Jadi saya pun keluar RM10 nak bayar kepada token jual roti john. Dia pun kata, Ustaz, tak ada masalah Ustaz, Ustaz bayar satu saja. Saya kata tak boleh, saya nak bayar 2. Ustaz, satu je, saya nak bayar 2. Ustaz, saya kata satu-satu lah. Dia marah saya pula. Jadi saya bayarlah RM5, saya ambil 2 roti john. Tengok, kita niat nak buat baik pada orang, Allah bagi balik kepada kita. Lah kali saya bayar satu, yang bayar tu saya bagi pada jiran, yang free saya makan dekat rumah. Nak kita bagi tuan-tuan, bagilah kepada orang. Kita amalkan, bagi orang berbuka. Jiran-jiran pun suka. Mungkin tak pernah jumpa jiran ni. Ada orang kata, Ustaz, nak bagi macam mana Ustaz? Dia tengok kita pun tak nak. Memanglah sebab tu tak bagi makan kat dia. Cuba kita tiap-tiap hari, dia tak mau tengok muka kita, tiap-tiap hari bagi makan kat dia. Lama-lama dia tengok muka kita, lama-lama dia bosankan. Akhirnya dia pun akan berkongsi juadah dengan kita. Tengok tuan. Yang jahat jangan dibayar dengan kejahatan. Yang jahat dibayar dengan kebaikan. Inilah yang disebut oleh siapa tuan-tuan? Amitabh Bachchan. Mahabati. Kan dalam Mahabati itu, dia lawan jahat dengan jahat. Datuk Shah Rukh Khan kata tak boleh, kejahatan mesti dibalas dengan kebaikan. Akhirnya siapa dia? Amitabh Bachchan jadi baik tuan. Ini cerita Hindustan ada juga baik kan? Jadi nak cerita tuan, kita buat sesuatu yang Nabi SAW sebut, iaitu memberi makan kepada siapa saja yang baik dengan kita, jiran, tetangga, orang berbuka puasa. Kita amalkan satu hari, satu rumah untuk kita kongsi makanan. Yang ketiga tuan-tuan, kata Nabi SAW, wasilul arham. Kalau nampak ada orang bergantung antara kita, jiran, tetangga, adik-beradik, rapatkan mereka. Cuba jadi orang tengah yang baik.
Sebab bila kita jadi orang tengah yang baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita akan jadi orang yang terbaik. Semalam alhamdulillah saya tak tidur malam tu. Balik sampai rumah pukul 3 pagi, duduk sekejap dah dekat dah bersama. Jadi tuan-tuan, semalam ada satu pasangan nak bercerai. Jadi dia baik dengan saya. Saya pun tak kenal. Dia orang kita pagi tadi nak cerai. Saya kata janganlah macam tu, nanti kita jumpa dulu. Saya bincang bagi dia orang meluahkan perasaan antara suami dan isteri. Hanya masalah kecil je. Masalah suami kena perut. Tu je. Isteri minta RM50 nak beli makan, suami kata tak ada duit. Tapi pada masa yang sama, suami beli, orang kata apa? Beli apa yang dia nak lah. Contoh kalau kan suami ni kasih golf, dia beli bola golf. Bini geram lah, bola golf bukan boleh buat masak. Aku nak beli makanan, dia tak bagi. Nak beli minyak kereta, dia tak bagi. Tapi kalau beli bola golf, dia sanggup beli, tak ada masalah. Beli batang golf, tak ada masalah. Bila minta duit untuk makan, dia kata tak ada duit. Nak beli minyak, tak ada duit. Jadi kalau minyak tak ada, masuk kayu golf tak ada. Nak cerita lagi. Jadi isteri marah, isteri kata kedekut yang teramat sangat. Jadi tuan-tuan, kita selesaikan, alhamdulillah mereka ni baik. Dan suami pun sedihlah, dia rasa salah dengan apa yang dia lakukan. Tuan-tuan, ini salah satu daripada yang disebut oleh Nabi wasilul arham. Jadi orang tengah untuk mereka ini berbaik-baik. Kalau ada jiran tetangga kita yang berbalau, jiran tetangga kita yang bergaduh, cuba daya upaya kita merapat-rapatkan hubungan. InsyaAllah adalah rahmat dekat sini. Manakala yang terakhir kata Nabi SAW, wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, sembahyanglah di waktu malam. Dan ketika manusia sedang semuanya tidur pula, tadkhulul jannata bisalam. 4 perkara yang kamu buat akan menyebabkan kamu masuk dalam syurga Allah dalam keadaan selamat. Apa maksud yang terakhir? Iaitu kita cuba sedaya upaya solat malam jangan dilupakan. Bangun tahajud paling kurang orang lain ustaz, paling sikit berapa nak sembahyang tahajud? 2 rakaat. Ada pula yang tanya pagi tadi, ustaz boleh tak 1 rakaat? Dah bagi 2 nak 1 pula. Saya kata tak apa. Nak sembahyang 1 sembahyang, anggaplah itu sebagai solat witir. Tapi kita rugilah. Bulan Ramadan, bulan kita angkat martabat kita dengan menunaikan solat tahajud yang Allah sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayat. Allah kata apa? Daripada malam yang kita bertahajud padanya, Allah akan angkat martabat mereka yang bertahajud. Allah angkat martabat. Sama ada masa kita hidup, Allah angkat martabat. Masa kita mati, Allah angkat martabat. Jadi ini salah satu daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rugilah tuan-tuan. Kalau kita pada bulan Ramadan kita bangun sahur untuk makan sahur, kita terlupa sembahyang 2 rakaat, itu adalah insan yang paling rugi. Yang perempuan pun rugi, yang lelaki pun rugi. Yang perempuan alhamdulillah mesti tiap-tiap pagi dia bangun. Sebab nak pastikan suami bersahur, nak pastikan anak-anak cucu bersahur. Sebab kalau orang perempuan tidur, habis semua satu family tak makan, apa? Semua satu family uzur berlaku pada hari tersebut. Mana perempuan tu mainkan peranan tu. Kalau dia tak tahu, habis semua orang pening. Jadi dia bangun juga walaupun period. Bangun. Makcik kan period, tak apalah. Makcik masak juga. Dalam hati mampu, Allah, aku period pun masak juga ada. Tapi tak dia, itulah salah satu daripada mujahadah yang orang perempuan dapat, yang syurga yang mereka akan dapat. Jadi muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita amalkan tempat perkara di bulan Ramadan yang mulia ini, tepat sekali untuk kita saling berkenalan antara satu sama lain. Sebab ia merupakan pintu untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Yang kedua, mari kita pakat-pakat bagi makan kepada orang yang berbuka puasa. Tak kira datang ke masjid, kita beli makanan, letak kat masjid, orang nak makan, silakan. Kalau letak kat masjid pun, letak, tak payah. Bila nama dekat wali John panjang, tulis daripada Muhammad Ali, ikhlas billah ta'ala. Habislah, dia tak payah itu, tak payah tutup nama kamu. Just kongsi, tak ada masalah. InsyaAllah adalah kebaikan. Yang ketiga, tuan-tuan perempuan, hubungkan antara orang yang nak bergaduh. Orang yang sedang bergaduh, kita rapat-rapatkan. Jangan tunggu raya orang nak rapat, takut nak sempat raya. Manakala yang terakhir, solat malam
walaupun dengan 2 rakaat. InsyaAllah tuan kita akan mendapat keberkatan dalam kehidupan ini. Dan Allah dah janjikan, Nabi dah janjikan, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan tenang, jiwa tenang, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah esok pagi jam 7 pagi insya-Allah saya akan berbicara langsung di Bismillah Tanya Ustaz dengan tajuk keberkatan di bulan Ramadan. Jadi kita akan bincangkan apakah amalan-amalan yang lebih dalam yang kita boleh amalkan selama 2 hari insya-Allah. Jadi insya-Allah apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة التي أتى